Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 22 Januari 2022. Kerjasama erat yang wujud antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri telah memudahkan proses penyerahan bantuan wang ehsan kepada Ketua Isi Rumah KIR yang terjejas banjir di Kota Marudu baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Jonity Ongkili berkata, ia jelas memperlihat semangat keluarga Malaysia yang menerapkan nilai kesejahteraan rakyat. Secara keseluruhan, seramai 1,161 KIR di daerah berkenaan yang terlibat bencana pada 31 Disember hingga 6 Januari lalu menerima bantuan tersebut. Datuk Maximus menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan wang ihsan banjir di Kota Marudu. Ia dijayakan dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk Majlis Daerah dan unit pemimpin pembangunan masyarakat. Ini adalah untuk bantuan wang ihsan. Seterusnya akan disusuli dengan bantuan kemudahan asas dan juga elektriknya, kenderaan, kemudian kepada yang membaik pulih rumah dan juga bina semula rumah. Jadi syukur terima kasih kepada Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri atas inisiatif ini. Sangat bermakna kepada penduduk-penduduk yang terlibat mangsa banjir dan mereka ucapkan terima kasih. Jadi saya ucap terima kasihlah sekali lagi. Semua sinarai-sinarai yang telah disinarai selaku masa-masa banjir ini adalah daripada kerjasama yang erat di kalangan kedua-dua jabatan, dan sehingga pada hari ini juga kita telah melaksanakan pembagian ataupun penyerahan wang ihsan. Bagi penerima, keprihatinan kerajaan ini telah meringankan beban mereka. Saya berasa amat bersyukurlah dan berterima kasih ke atas pihak kerajaan. Ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyaklah kerana memahami kami di sini. Gembira juga lah, senang hati sebab masa yang banjir ini kami susah sangat-sangat. Jadi dengan ada yang bantuan macam begini, ada ringan beban sikit lah. Kami sangat gembira kerana kami dapat bantuan seperti mana yang kerjaan bagi sekarang ini yang terkena akisan banjir baru-baru yang berlaku di kampung kami, Kampung Longob. Dalam majlis ini, seramai 829 KIR menerima wang ihsan RM1,000. Sebelum ini, 332 KIR telah menerima bantuan sama ketika lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor ke Kota Marudu baru-baru ini. Generasi muda diseru mencuburkan diri dalam bidang teknikal, terutamanya kejuruteraan yang dapat menyumbang ke arah pembentukan negara membangun, makmur dan inklusif. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Atta Joseph Kurut berkata, bidang tersebut perlu diberi penekanan bagi menyokong kemajuan industri dan penguasaan teknologi negara. Usaha meningkatkan generasi muda berkemahiran juga dapat mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi dan tenaga dari luar. Sektor pembinaan ini merupakan sektor yang cukup penting untuk memulihkan ekonomi negara kita. Dan pada masa yang sama, dalam kita memacu ekonomi negara kita, kita ingin juga mencapai beberapa sasaran seperti mengurangkan kebergantungan kepada tenaga pekerja asing. Datuk Atta berkata demikian kepada media selepas melawat Akademi Binaan Malaysia ABM di Kota Kinabalu. Dalam masa sama, beliau juga mengajak rakyat agar sentiasa berfikiran terbuka dan tidak menganggap bidang pembinaan dan pendidikan vokasional sebagai pilihan kedua. Sebaliknya, menyedari ia setaraf dengan profesen lain. Pengajian vokasional mempunyai potensi pasaran pekerjaan sangat tinggi dan juga selari dengan wawasan kemakmuran bersama WKB 2030. Setakat November 2021, seramai 18,813 belia telah mengikuti kursus di ABM dengan kadar keboleh pasaran sebanyak 65%. Perwujudan Lembaga Burung Walid Sabah kini dalam peringkat perbincangan Kabinet Negeri. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk James Ratib berkata, badan itu akan mengurus dan mengawal industri tersebut bagi memastikan ia terus berkembang maju. Perwujudan lembaga itu juga berupaya membantu menjaga kepentingan pengusaha sarang burung walid. Lembaga walid ini memang penting
untuk para pemain, pengusaha rumah burung walit di Sabah ini. Kerana lembaga yang bakal ditubuhkan ini boleh menjaga kepentingan semua pengusaha atau pemain-pemain industri burung walit ini. Kerana di Sabah ini yang bertanggungjawab hanya DVS saja. Tidak ada satu badan khusus yang menjaga pemain-pemain industri burung walit ini. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan taklimat skim amalan pertanian baik Malaysia, MyGap, Rumah Burung Walit Wilayah Sandakan di Sandakan. Sementara itu, Datuk James turut mencadangkan agar Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah, DVS, mewujudkan jawatan kuasa khas merangkumi pegawai teknikal berkemahiran yang memahami keperluan industri sarang burung walit secara teori dan praktikal. Cadangan turut mendapat reaksi positif pihak DVS. Apa yang Datuk maksudkan adalah kita ada pegawai yang orang kata subjek spesialis untuk itu. Itu maka dia kena tahu inside out berkenaan dengan burung. Dia macam profesor dalam industri burung walit ini. So, itu kita akan lihat dan kita akan wujudkan dan kita akan juga memilih seorang pegawai dan dia punya tim. Untuk itu kita akan menghantar mereka pergi kursus untuk lebih mempelajari lagi. Dalam pada itu, Dr. Peter memaklumkan kira-kira 10,000 rumah burung walit di negeri ini direkodkan sepanjang tahun lalu. Daripadanya, hanya 3,680 berdaftar dengan DVS dan mendapat perakuan sistem pengenalan gelombang radio RFID. Kursus anjuran DVS ini bagi mempromosi dan memberi khidmat nasihat serta runding cara mengenai pensijilan MyGap kepada pengusaha walit. Setakat ini, 378 rumah burung walit di Sabah telah mendapat MyGap. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes baharu di negeri ini kembali di bawah paras 200 dengan 176 kes dicatat semalam. 7 daerah mencatat kes baharu 2 angka didahului oleh Kota Kinabalu dengan 41 kes. Menurut jurucakap COVID-19 negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kes tertinggi diikuti Penampang 19, Papar dan Tuaran masing-masing 15, Beaufort 13, Sandakan 12 dan Kota Marudu 11 kes. 6 daerah tidak merekodkan sebarang kes baharu. Tiada kluster baharu dicatatkan. Jumlah pesakit sembuh pula 216 orang manakala 670 pesakit sedang menerima rawatan di pelbagai fasiliti. Menurut Datuk Masidi, jumlah kes baharu adalah konsisten iaitu lebih 98% daripadanya dalam kategori 1 dan 2 yang pada lazimnya tidak memerlukan rawatan di hospital. Ini menunjukkan vaksinasi telah mengurangkan secara signifikan jumlah pesakit yang memerlukan rawatan. Sebanyak 3 kes kematian dilaporkan iaitu 2 di Keningau dan 1 di Beaufort. Seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Program dakwah berkonsep santai mampu menjadi kunci utama menarik umat Islam untuk mengimarahkan masjid sebagai pusat dakwah berkesan. Sebagai contoh, penganjuran Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, terbitan Radio Sabah FM RTM Sabah. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata program tersebut yang mengetengahkan panel jemputan berpengalaman luas adalah sangat baik dan wajar dilaksana dengan lebih kerap khususnya di kawasan luar bandar. Sangat berfaedah untuk umat Islam khususnya di kawasan Kampung Sungai Damit dan Sawah ini yang mana ia memberi satu pencerahan peri mustahaknya amal ibadah khususnya solat. Sangat baik kerana ianya disampaikan secara santai dan ianya ada perhubungan dua hala. Datuk Jahid yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamparuli berkata demikian selepas menyaksikan Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM di Masjid Baitul Rahman Kampung Sungai Padas Dami, Tamparuli.
Forum bertajuk Solat Part-Time atau Full-Time ini menampilkan panel timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah UMS, Ustaz Dr. Ishak Ramli, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah Jahiz, Ustaz Awang Juri Awang Tahir dan Penolong Pengarah Yadim Sabah, Ustaz Ramli Daud sebagai moderator. Nilai biodiversiti boleh ditingkatkan menerusi penanaman pokok yang dapat memanfaatkan alam sekitar. Ke arah itu, beberapa pihak berkolaborasi mencayakan projek penanaman pokok yang akan dilaksana di Teluk Sandakan dalam tempoh 3 tahun. Projek kerjasama Yayasan Saim Darby Group dengan sokongan Saim Darby Plantation dan Universiti Malaysia Sabah UMS ini melibatkan dana RM2 juta. Ia akan membabitkan penanaman pokok di kawasan perladangan kelapa sawit dan tepi sungai menggunakan kaedah terbaik selain kos rendah dan cekap bagi meninggikan nilai biodiversiti di Sabah. Kerjasama ini juga merupakan peluang untuk meningkatkan kemahiran pelajar UMS dalam biodiversiti selain turut menggalakkan penggunaan sains dalam inisiatif biodiversiti. Sabah selalu terbuka untuk melakukan kerja-kerja konservasi dan kami amat bergembira untuk bekerja dengan orang-orang Sabah kerana juga selalu terbuka dan selalu menadah tangan membuka untuk kami datang untuk bekerjasama. Dan insya-Allah kami akan berkontinulah. Kerajaan negeri Sabah baru saja melancarkan Sabah Maju Jaya, itu pelan pembangunan yang terbaru. Salah satu tunjang dalam tu adalah sektor pelancongan dan juga kelasterian alam sekitar. So saya fikir usaha ini, kolaborasi ini adalah sangat sejajar dan kita melihat ini sebagai sesuatu yang sangat baguslah sebab terdapat sinergi di antara industri dan kerajaan negeri. Mereka menyatakan demikian dalam sidang media selepas pelancaran projek restorasi hutan Yayasan Saim Darby Group dan UMS di Kota Kinabalu. Turut diadakan penyerahan dana sokongan RM2 juta untuk projek tersebut daripada Yayasan Saim Darby Group kepada UMS. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Teruskan bersama berita RTM untuk maklumat sahih dan terkini. Salam hormat dan jumpa lagi. Kita kepada mereka yang dahulu berjuang untuk negara.